بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Maksudnya, banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikan zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah mematuhi perintahnya, dan ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum, mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisih padanya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya. Dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu.
Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu, melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah. Bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia. Dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Masih lagi Allah Ta'ala membongkarkan perangai jahat orang-orang Yahudi khususnya, dan juga ahli kitab di kalangan Kristian. Kerana mereka ada persamaan dari satu sudut. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini, penafsiran daripada ayat 109 sehingga 114. Bila Allah berfirman, wadda kathir, perkataan wad artinya bercita-cita besar, berkeinginan besar. Kathirun, kebanyakan mereka. Min ahli kitab, di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan juga Nasrani, Yahudi dan juga Kristian. Lau yarudunakum, sekiranya mereka mampu mengembalikan kamu, yakni memurtadkan kamu, min ba'di imanikum, sesudah kamu beriman kepada Allah, kuffaran, kembali menjadi kafir. Demikian itu kerana hasadan, dengki, min indi anfusihim, yang ada di sisi diri mereka, min ba'di ma, selepas mana, tabayyana, jelas, terang, lahumul haq, kepada mereka akan kebenaran yang ada pada Islam, kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang ada pada Al-Quran, kebenaran yang ada pada ajaran-ajaran Islam. Allah menjelaskan hakikat yang perlu kita tahu, itu kelompok-kelompok ini yang ingin memurtadkan umat Islam. Bila mereka nak memurtadkan umat Islam, mereka sentiasa memanipulasi dan mencari, mengambil peluang daripada apa-apa musibah yang menimpa umat Islam untuk mengajak mereka murtad. Asal bila kita nak ajak sesuatu, kerana apa yang kita ajak itu ada kebaikan. Fitrah kita, kalau kita ajak sesuatu, kita ajak kerana padanya ada kebaikan. Tetapi pelik Yahudi dan Kristian, mereka mengajak bukan pada sesuatu yang ada kebaikan, tapi kerana dengki. Kita diajar bila mana mengajak orang masuk Islam. Kenapa? Kerana ada kebaikan. Kita bukan dengki pada agama berhala, kita tak dengki apa pun. Kita tak dengki pada agama Kristian, agama Yahudi. Kita tak dengki pada agama Buddha, agama Hindu, tak dengki apa pun. Tak ada benda kita nak dengki pada mereka. Tetapi kerana kita tahu ada kebaikan, masalah untuk mereka, kita ajak mereka masuk Islam. Tetapi orang kafir sebaliknya. Mereka ajak orang Islam tinggalkan Islam kerana dengki. Bukan kerana mereka nak ajak benda yang baik di dalamnya. Bukan kerana agama yang mereka ada itu lebih baik daripada Islam. Jadi pengajakan mereka tadi semata-mata kerana dengki. Projek kristianisasi yang mereka lakukan di seluruh dunia dan projek pengyahudian umat Islam di seluruh dunia, semuanya kerana dengki kepada umat Islam. Lalu mereka menggunakan ekonominya, mereka menggunakan pertahanannya, mereka menggunakan sistem-sistem pemerintahan bagi menjauhkan Islam, umat Islam daripada Islam. Itu yang mereka usahakan. Mereka memusuhi, menutup aurat dengan permusuhan yang ketara. Siapa yang menutup aurat, dimusuhinya. Mereka memusuhi umat Islam yang cuba menghidupkan sunnah, jaga janggut sebagai contoh. Mereka memusuhinya. Mereka memusuhi umat Islam yang hendak solat, yang hendak mempraktikkan puasa di bulan Ramadan. Itu yang berlaku di China, berlaku di seluruh dunia. Sikap mereka untuk menjadikan orang Islam meninggalkan Islam, kenapa? Apakah ada kebaikan meninggalkan Islam? Bukan, kerana dengki. Saya katakan berbeza kita orang Islam, bila ajak orang Hindu masuk Islam, kita ajak orang Buddha masuk Islam, kita ajak orang Kristian masuk Islam, kita ajak orang Yahudi masuk Islam, sebab ada benda baik yang kita nak kongsi. Ada benda baik yang kita nak ajar supaya dia bercakap benar, meninggalkan arak, meninggalkan judi, meninggalkan penzinaan, meninggalkan riba, meninggalkan segala kemungkaran ekonominya, kemungkaran sosialnya, khurafatnya, semua. Maka perbezaan yang jelas dan nyata.
Sebab itu bila kita mengajak orang masuk Islam, kita panggil dakwah. Tapi perbuatan memurtadkan orang Islam dipanggil da'iyah. Apa maksud da'iyah? Iaitu mereka sanggup buat penipuan semata-mata supaya orang Islam tinggalkan Islam. Mereka mendakwa konon dalam Kaabah tu ada berhala Hindu. Pembohongan. Yang ikut cakap mulut je. Mereka mendakwa kononnya orang Islam juga begitu, begini. Mereka tidak mampu untuk berdiri dengan hujah. Tapi mereka diri dengan fitnah. Sebagaimana mereka telah memfitnah para Nabi dahulu. Maka mudah bagi mereka untuk memfitnah Islam dan umat Islam. Nabi-Nabi yang lahir di kalangan mereka, Bani Israel, pun mereka fitnah. Pun mereka tuduh yang telah kita bacakan sebelum ini. Apatah lagi kepada Islam. Bila zahir padanya kebenaran. Dan bila mereka melihat umat Islam sentiasa bertambah. Al-Islamu yazid wala yankus. Orang Islam bertambah dan tak akan kurang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam akan terus tinggi dan tak ada yang lebih tinggi pada Islam. Jumlah penganut umat Islam akan terus subur dan meningkat naik. Tidak pernah jumlah ini menurun. Walaupun gerakan murtad besar-besaran yang mereka lakukan. Melalui dasar imperialisme barat, penjajahan negara-negara Islam. Mereka jajah Melaka, mereka cuba murtadkan orang Melaka. Mereka tak berjaya. Mereka jajah bumi Islam yang lain, mereka cuba murtadkan. Mereka tidak berjaya. Tapi itu cita-cita mereka. Sebab itu bila kita belajar tentang perang salib. Apa tujuan perang salib? Antaranya ialah bagi memurtadkan umat Islam. Itu yang mereka cuba lakukan. Dari sistem pendidikannya, dari sistem ekonominya, semua yang mereka lakukan. Mereka sebarkan kitab Bible untuk diagihkan di seluruh dunia. Islam khususnya. Semua perbuatan mereka ini, tuan-tuan, baik kalangan Yahudi atau Nasrani. Sebab Yahudi atau Nasrani mereka berasal dari kelompok sama Bani Israel. Kelompok Yahudi. Yang menulis Bible, menulis kembali juga di kalangan bangsa Yahudi. Dan kita tahu Nabi Isa AS dia daripada kelompok Bani Israel. So, Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku rasul untukmu. Dan aku membawa khabar gembira. Aku membenarkan dengan apa yang telah diturunkan sebelumku, yakni Taurat. Dan memberi khabar gembira dengan kedatangan rasul penutup, iaitu Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala menyebut kelompok ahli kitab, merujuk kepada Yahudi dan merujuk pada Kristian kerana mereka daripada asal yang sama, ahli kitab. Dan mereka daripada asal Bani Israel. Kelompok mereka ini berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Ibn Abbas menceritakan, ayat ke-109 yang kita bacakan ini turun pada kelompok Yahudi. Mereka berkata kepada orang Islam bila orang Islam kalah dalam peperangan Uhud. Perang Uhud yang berlangsung pada tahun 3 Hijrah. Mereka kata apa? Alam tarau ila ma asabakum walau kuntum al-haqqi ma husimtum farji'u ila dinina fahuwa khairul lakum. Tidakkah kamu melihat kekalahan yang menimpa kamu? Kalau sekiranya kamu dalam keadaan benar, niscaya kamu tak akan dikalahkan. Maka kembalikan pada agama kami. Ia lebih baik untuk kamu. Ini cara mereka manipulit. Mereka kata, tengok, orang Islam, kalau mereka nak maju, mereka kena ikut kami. Mereka kena makan cara kami, bertindak cara kami, meninggalkan agama Islam. Baru mereka maju. Apa yang mereka buat? Mereka jadikan semua negara Islam negara yang huru-hara. Mereka jadikan negara Islam negara miskin. Dan mereka mengklasifikasikan negara Islam kepada dunia ketiga. Kalau tuan-tuan lihat pembahagian negara maju, G7, G15, G20, kemudian pergi kepada apa yang disebut negara ketiga, dunia ketiga, yang rata-rata mereka masukkan negara Islam. Atau disebut sebagai aduan namiyah, negara yang membangun. Untuk mereka tunjuk bahawa lihat kamu orang Islam masalah banyak. Lihat di Syria, lihat di Afghanistan, lihat di Yaman, lihat sekian-sekian. Mereka huru-harakan. Satu cara untuk mereka murtadkan orang Islam. Tapi aneh, Allah kuatkan iman orang Islam. Walaupun punca huru-hara negara Islam berasal dari mereka. Yang huru-harakan Iraq siapa? Yang huru-harakan Afghanistan siapa? Yang huru-harakan semua negara Islam sebenarnya siapa? Mereka. Mereka menghuru-harakan negara Islam, kemudian mereka tinggalkan negara Islam. Dan mereka mengajak orang Islam berhijrah ke negara mereka, kononnya negara mereka stabil. Bila Perancis menawan Algeria, apa yang mereka buat?
Mereka membina menara Eiffel Tower daripada besi-besi yang diambil daripada negara Algeria. Untuk menunjukkan inilah kuasa kami menjajah negara Islam. Itu kalau tuan-tuan tengok Eiffel Tower tu, yang biasa orang pergi Perancis, dia punya menara Perancis terkenal. Apa sejarah belakangnya? Ialah semua besi-besi itu diambil daripada negara Islam Algeria. Untuk mengukuhkan betapa mereka menguasai Islam. Itu mereka cuba tunjuk, sama macam saya cerita tentang Formosa yang dibuat oleh Portugis di Melaka. Ya, sayang kita jarang mengetahui sejarah ini. Dan ini realiti yang berlaku. Kalau kita lihat, mengkaji sejarah yang sebenar, itu yang mereka lakukan. Mereka ambil. Waktu British menawan India, Taj Mahal yang dibina oleh orang Islam. Mereka mencungkil, buang, mengambil semua permata-permata di Taj Mahal, menggantikan dengan permata kaca. Bawa balik. Negara penjajah rata-rata mengambil kekayaan negara Islam. Yang berbeza negara Islam, bila dia buka satu negara, dia kayakan negara itu. Islam buka Mesir, Mesir jadi kaya. Islam buka Libya, Kairouan, jadi universiti. Wujudkan universiti. Islam buka Algeria, wujudkan bandar-bandar terkenal. Morocco, wujud bandar Marrakesh, bandar Tonja, universiti terkenal. Dan lain-lain. Islam bila masuk satu negara, dia akan kayakan negara itu. Tapi kelompok Kristian, kelompok Yahudi, dimasuk dan negara Islam mereka cuma miskinkan negara Islam dengan mengambil segala khazanah kekayaan. Dan meninggalkan huru-hara bom jangka supaya orang Islam tu berbalah. Lalu mereka akan berkata dengan mudah, lihat negara kami tak berbalah. Negara kami aman. Lihat sistem negara kami. Negara kami tak ada pemimpin rasuah. Lihat negara kami tidak ada pemimpin yang korup. Tidak ada pemimpin yang bercakap bohong. Walau yang mewujudkan pemimpin yang korup itu mereka. Mereka dah mengajar rasuah kepada negara-negara Islam. Satu skandal terbesar yang didedahkan, bagaimana Amerika merasuahkan kerabat diraja Saudi untuk memenuhi keperluan mereka sehingga tertawannya negara Iraq. Ratusan juta dolar yang mereka rasuahkan. Dan mereka rasuahkan pemimpin-pemimpin di Iraq untuk jatuhkan Saddam Hussein. Siapa yang mulakan perang rasuah? Mereka. Hatta kita kalau kat Malaysia cerita rasuah tu, siapa buat rasuah ni? Orang kafir. Yang ulu rasuah. Cuma kita nak sedarkan orang Islam jangan terima rasuah. Yang ajar rasuah ni orang kafir. Bukan orang Islam ajar rasuah, orang kafir. Orang Islam ni kan terima rasuah kerana lemah agama mereka. Kerana mereka ditakut-takutkan dengan pelbagai agenda-agenda sulit mereka. Baik, kembali kepada apa yang kita sebut sebagai gerakan kristianisasi, gerakan keyahudian ini yang berlangsung kerana yang ingin memurtadkan orang Islam sebanyak mungkin. Maka apa respon kita orang Islam? Allah ajar kita. Allah ajar Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang duduk zaman tu, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Wahai Muhammad, maafkan mereka. Maafkan mereka, ampunkan mereka. Apa maksud maafkan dan ampunkan mereka ini, tuan-tuan sekalian? Maksudnya jangan membalas cara mereka buat. Mereka tipu, kita pun tipu, jangan. Biar mereka tipu tentang Islam. Mereka tipu kononnya orang Islam. Mendiskriminasikan wanita, itu dan ini. Itu yang mereka akan tipu, dakwah. Maka apa yang menjadi sikap kita? Orang beriman, jangan peduli perbuatan mereka. Jangan ikut rentak mereka. Jangan bila mereka berdakwah, berbohong, kita pun nak berbohong. Kita akan bercakap benar tentang Kristian. Kita akan bercakap benar tentang Yahudi. Kita tak akan berbohong. Kita walaupun benci, kita marah, tak mendorong kita bercakap bohong tentang mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kemarahan kamu pada satu kaum sehingga kamu tidak boleh berlaku adil. Sejarah menunjukkan walau bagaimanapun permusuhan ketat antara Islam dan Yahudi, Islam tetap bercakap benar dengan orang Yahudi. Bukan aneh bila Yahudi ditindas di Eropah, mereka cuba mendapat perlindungan kerana Islam Uthmaniyah. Mereka tahu yang mampu melindungi Yahudi orang Islam. Itu yang mereka lakukan dalam Perang Dunia Pertama. Bila mereka digasak, mereka mencari pertolongan negara-negara Islam. Kerajaan Uthmaniyah membenarkan mereka berada di perkampungan-perkampungan di sekitar kawasan-kawasan Islam. Bukan sekitar Baitul Maqdis. Membenarkan mereka. Sampai macam tu baik orang Islam. Tetapi Yahudi dan juga Kristian akan terus mengamalkan sikap untuk memusuhi umat Islam. Allah berfirman, "Walan tarda
ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan redha Yahudi dan Nasara sehingga kamu ikut mereka. Tapi kita diajar macam mana tuan-tuan sekalian? Diajar dengan segala sikap perangai mereka, pembohongan, penipuan mereka, kita berlapang dada. Dengan maksud kita tidak membalas yang sama dengan mereka. Dan kalau kita ada kuasa, dia beza antara fa'fu anhum wasfahu. Fa'fu, maafkan dia secara mutlak. Wasfahu, bila kamu ada kuasa, kamu boleh membalasnya, tahan juga diri kamu. Tahan diri kamu. Jangan melakukan brutal kepada mereka. Tenang. Kemudian kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga datang tanda-tanda kemenangan Islam. Maka pada kekalahan tentera, pada kekalahan perang Uhud, maka sesudah itu datangnya kemenangan dalam perang Ahzab. Dan terusirnya Bani Quraizah, Bani Nadir. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kemenangan demi kemenangan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan membantu orang yang membantu agama Allah. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Hanya mereka mengambil penilaian kalah dalam perang Uhud, itu tanda Islam tak benar. Habis bagaimana kemenangan Islam dalam perang Badar? Bagaimana kemenangan Islam dalam perang Khandaq? Bagaimana kemenangan Islam dalam peperangan Muraisi, Bani Mustalik? Bagaimana kemenangan Islam dalam perang Tabuk? Bagaimana kemenangan Islam dalam pembukaan kota Mekah? Bagaimana kemenangan Islam dalam perang Hunain? Bagaimana kemenangan Islam dalam peperangan-peperangan yang banyak? Cuma satu perang Uhud kalah, kamu kata itu tanda kamu tak betul. Habis yang berpuluh lagi menang. Lihat kontradik dalil mereka. Tetapi yang jelas kebencian mereka ini datang daripada sifat dengki. Kemudian Allah ajar orang beriman bagaimana melawan konspirasi Yahudi, konspirasi Kristian, kejahatan-kejahatan mereka, kedengkian mereka. Dan bagaimana kita nak selamat anak isteri kita, keturunan cucu cicit kita supaya kental, kukuh jaga agama. Allah sebut pada ayat yang 110, wa aqimus salah, dirikan solat. Mendirikan solat penting dalam menentang kemurtadan. Sebab itu kita tengok punca yang murtad segelintir umat Islam kerana mereka tinggalkan solat. Kebanyakan yang berjaya dimurtadkan. Walaupun saya dah kata tadi bahawa walau mereka berusaha untuk memurtadkan orang Islam akan terus naik. Ketika mereka menjaja kepada orang Asia, khususnya Kristian agama hebat, Yahudi satu institusi yang hebat atau agama yang hebat. Tetapi di Eropah tempat keluarnya agama Kristian lumpuh. Ramai-ramai yang meninggalkan Kristian. Pemuda-pemuda meninggalkan Kristian. Gereja-gereja tidak dipedulikan. Bukan bola lebih utama. Mereka gagal. Mereka cari negara Asia. Mereka bawa kegagalan Kristian, kegagalan Yahudi di Eropah untuk pergi pada negara Asia. Yang kebanyakannya tidak terdedah dengan kejahatan Yahudi. Kejahatan Kristian. Sehingga mereka berjaya Kristiankan satu negara Korea Selatan. Korea Selatan asalnya Kristian tak ada. Ada jumlah sedikit. Lalu mereka berjaya mengkristiankan semua Korea. Sebab itu tuan-tuan tengok, mubalik Kristian datang ke Malaysia daripada Korea. Dan agenda Korea, kristiasi Korea itu luar biasa. Mereka buat. Baik, bagaimana kita nak pertahankan benda ni? Dengan keadaan kadang-kala pemerintah kita kurang peduli tentang perkara-perkara ini. Kadang-kala, saya tak kata secara mutlak. Perlu ada tindakan kita individu, keluarga, jaga solat. Jaga solat kita, jaga solat Jumaat kita. Anak-anak kita suruh solat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu untuk dirikan solat. Dan bersabarlah dengan keadaan itu, sabar. Suruh anak-anak solat. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun. Dan pukulnya dengan keadaan tidak mencederakan pada usia 10 tahun. Ajak anak-anak kita ke masjid. Ajak anak-anak ke surau. Jangan biarkan anak-anak kita melainkan solat bersama kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Dengan bagaimana tuan-tuan? Dengan mendirikan solat. Dan ini doa Nabi Allah Ibrahim ketika mana meninggalkan Ismail, meninggalkan isterinya Hajar. Ya Allah, jadikan zuriatku kalangan orang yang mendirikan solat. Bukan kita tuan-tuan kalau nak pesan anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita ada belajar dekat Korea. Ni belajar kat Amerika. Belajar kat UK. Belajar kat New Zealand. Belajar kat Rusia.
Nak pesan banyak-banyak, tak larat anak kita nak pikul pesanan kita. Maka pesan satu pesanan yang jamik manik, yang tuntas padu. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Tentu ini pesan yang baik. Sebagaimana juga kalau kita nak pesan anak-anak kita naik kenderaan. Naik motor, naik kereta. Ustaz bimbang anak-anak kita, Ustaz. Naik motor nanti dirempit. Kita pun nasihat, kau jangan berempit. Kawan sebelah, jiran sebelah dah patah kaki. Yang tu patah ibu jari. Yang tu kepala lutut dah lari. Yang tu begitu begini, kita duduk membebek. Anak-anak bukan suka dengar. Ajar satu benda je. Kau naik kenderaan, jangan lupa baca doa. Along, jangan lupa baca doa. Angah, jangan lupa baca doa. Itu pesanan yang jamik manik. Tuan-tuan, kita kalau nak pesan ke orang, khususnya anak-anak kita dalam situasi tertentu, cari satu pesan yang ringkas je. Jangan banyak-banyak. Anak-anak kita pun tak suka orang pesan banyak-banyak. Kalau kita jumpa ustaz pesan sikit saya pun pesan 2 jam. Lain kali tak datang minta pesan tu, 2 jam. Kita cari perkataan ringkas, mudah je. Rasulullah SAW bila datang sahabat, minta pesan. Nabi pesan mudah je. Nabi kata, ittaqillah haitsuma kun. Jaga takwa kamu pada Allah di mana pun kamu berada. Nabi SAW pesan apa dia? Kalau kamu naik bukit tinggi, sebut Allahu Akbar. Kamu turun, sebut Subhanallah. Pesanan Rasulullah mudah je. Untuk musafir. Kita pun tuan-tuan, bila anak kita naik motor, naik kereta, anak-anak kita nak naik lori ke, pergi kerja, nak pesan apa? Jaga solat. Nak pesan apa tuan-tuan? Jangan lupa baca doa. Kalau tuan-tuan bimbang kenderaannya, perjalanannya, ajar dia jangan lupa baca doa. Atau kalau nak tenang boleh tak baca doa depan mak. Mak nak dengar lah baca doa naik kenderaan. Dia pun baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillah. Lega kita. Ya, kita tengok pun suami kita bawa laju. Kita bang hati-hati bang, nanti aksiden. Suami kita pun bukan nak dengar sangat. Bang baca doa sekali bang, nak dengar? Baca doa. Abang nak bawa-bawa lah bang. Saya yakin abang tak mati lepas ni. Berkat doa, artinya ada suatu benda yang saya kata pesanan ringkas. Allah kata dirikan solat. Bila Allah cerita tentang operasi murtad ini, kesungguhan mereka untuk memurtadkan umat Islam. Sebab orang kalau dengki tuan-tuan, dia akan bersungguh-sungguh. Macam mana orang boleh bersungguh-sungguh dalam buat satu kerja? Bila dia dengki. Orang dengki mana boleh tidur, dia dengki kat kita. Dia tak boleh tidur. Sehingga perancangan kedengkiannya tercapai dan terhasil. Apatah lagi Allah Ta'ala sebut tentang Yahudi, ahli kitab, Kristian dan Yahudi. Jadi macam mana? Jaga solat. Anak-anak kita pesan solat. Dia nak keluar negara, pergilah. Tapi jangan tinggal solat. Dalam kapal terbang, jangan tinggal solat. Dekat airport, jangan tinggal solat. Dekat universiti, jangan tinggal solat. Ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian Allah sebut, wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Kalau kita buka Al-Quran, setiap kali perintah solat mesti diikuti dengan zakat. Ia memberi satu makna yang signifikan, yang besar. Solat menjaga diri, zakat menjaga masyarakat. Solat ialah menjaga kekuatan dan syakhsiah peribadi kita. Manakala zakat ini adalah suatu bentuk manajemen pengurusan harta benda kita. Bila kita cerita zakat, tuan-tuan tak boleh sebut zakat, syarat zakat mesti berkait dengan haul, nisab. Nisab maknanya cukup, kadar minimum. Di setiap orang, dia mesti bekerja sehingga dia dapat keluar zakat. Seolah-olahnya begitu. Bila Allah kata, dirikan solat, tunaikan zakat. Besok saya nak zakat apa? Kambing pun tak ada, lembu pun tak ada, meniaga pun tidak. Nak zakat apa? Tak, kamu kena kerja sampai kamu boleh keluar zakat. Barulah sempurna hubungan kamu dengan Allah dan dengan masyarakat. Sebab itu kalau orang faham ayat ni, tuan-tuan faham maksud dirikan solat? Ya, saya kena solat. Keluarkan zakat. Saya kena zakat. Zakat apa Lagi baik, lagi banyak kita keluar zakat, lagi bagus kita. Kalau setakat keluar zakat fitrah je tuan-tuan, belum cukup bagus. Saya keluar juga zakat fitrah. Zakat fitrah RM8 je tuan-tuan, setahun. Berusaha untuk bayar zakat lain. Alhamdulillah ni zakat tanaman. Siap umat Islam bila berusaha untuk menjadi pembayar zakat, automatik keperluan umat Islam telah dipenuhi. Yang ni bahagian ternakan, yang ni bahagian pertanian, yang ni bahagian perniagaan, yang ni bahagian peladangan dan sebagainya, maka semua menyempurnakan zakat. Kerana tuan-tuan sekalian, kaedah mereka memurtadkan kita pertama daripada lemahnya kepribadian kita. Yang kedua daripada lemahnya ekonomi kita. Sebab itu mereka pergi ke negara Afrika atas nama bantuan kemanusiaan, mereka murtadkan orang Islam. Itu mereka buat. Sebab itu orang Islam kena kuatkan institusi zakat mereka dan kebolehan mereka bekerja sehingga mampu keluar zakat.
Ini akan protect. Kita bukan cerita protection dalaman, ia juga protection ekonomi. Tuan-tuan tengok macam mana Kristian masuk ke negara Islam, negara yang lemah ekonomi, dan mereka menguasainya. Kita jadi ejen-ejen mereka, bisnes-bisnes mereka. Maka di sini Allah ajar kita jalannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa sahaja kebaikan yang kamu tunjukkan, min khairin, kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapati ia tersimpan begitu baik di sisi Allah Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir, Allah dengan apa yang kamu lakukan amat mengetahui. Allah sebut perangai orang Kristian Yahudi, dan Allah menyebut bagaimana kita menghadapinya, dengan cara memaafkan mereka, dengan cara berlapang dada dengan mereka, amalkan terus kerja dakwah kita, dan insya-Allah Allah akan tunjuk satu persatu kebenaran Islam di sebalik dakwah mereka. Kemudian jaga solat, keluarkan zakat, sentiasa buat baik. Kita orang Islam biasa sibuk buat baik, kerana bila orang dengki ni tak boleh tutup mulut dia melainkan dengan kebaikan yang kita buat. Kerana orang dengki akan terus dengki, maka teruskan buat baik, teruskan buat baik, sehingga umat Islam dia umat terbaik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, wa qalu lan yadkhulal jannata, dan mereka berkata, siapa mereka berkata ni tuan-tuan? Ahli kitab. Kerana sebelumnya Allah menyebut kalangan ahli kitab yang nak murtadkan kita, lalu mereka pun mendakwa bahawa tidak akan masuk syurga. Lan, perkataan lan, yakni tidak sekali-kali masuk syurga, illa, melainkan man kana hudan aw nasara, Yahudi atau Nasara. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, tanpa dalil, tanpa bukti. Qul hatu burhanakum, katakan datangkanlah keterangan bukti-bukti kamu, in kuntum sadiqin, kalau kamu orang benar. Macam mana kamu kata kamu akan masuk syurga? Yang bunuh Nabi siapa? Yang menolak kitab Taurat Injil siapa? Yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa siapa? Yang berusaha untuk membunuh Nabi Yusha bin Nun siapa? Yang menolak isi kandungan ni siapa? Yang memutarbelikkan, menokok tambahkan siapa? Mana bukti kamu akan masuk syurga? Benar, kalau kamu dulu ikut betul-betul apa yang Allah turunkan pada Musa, apa yang Allah turunkan pada Isa, memang kamu masuk syurga. Tetapi yang kamu lakukan sebaliknya. Kristian menolak Nabi Musa, Yahudi menolak Nabi Isa. Yahudi tidak mengiktiraf Bible. Dia sebut Bible ni di kandungan, dalam tu ada Taurat dan Injil, ada Old Testament dan New Testament. Old Testament merujuk kepada kitab Taurat, New Testament merujuk kepada kitab Injil. Mereka gabungkan jadi Bible. Yahudi tak iktiraf Bible. Dan sebagaimana Kristian tidak mengiktiraf kitab-kitab Yahudi termasuk Talmud. Masing-masing tak berlaku pengiktiraf. Sedangkan mereka semua baca kitab, mereka semua terperangkap dalam pengubah suaian kitab. Asalnya kalau mereka benar-benar beriman kepada Nabi-Nabi diutuskan, kitab yang diturunkan, antara Taurat dan Injil tidak ada kontradik asalnya. Ia saling menyempurnakan. Sebab itu Nabi Isa kata apa? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang bagi membenarkan kitab Taurat yang sedia ada. Aku nak membenarkan kitab Taurat yang sedia ada. Kemudian wa mubasyiran, kemudian aku nak beri khabar gembira dengan Nabi akhir zaman yang akan datang. Semua nas ini ada dalam kitab. Wahai ahli kitab, mana bukti kamu kata kamu akan masuk syurga sesudah kamu menolak semua benda ni? Dan termasuk kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah kata, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Dia macam pekerja yang berangan dapat bonus, yang berangan dapat naik gaji. Kau kerja pun tak datang, bos buat kerja pun tak buat, banyak duduk rumah daripada duduk pejabat. Tiba kau nak berangan, kau naik gaji, terpilih dalam anugerah cemerlang. Tak mungkin, kamu ni berangan. Aku kan pekerja sini, bos kata nak naik pangkat, betul. Dia dah ada kriteria. Ada tak kriteria itu? Ahli kitab, apakah kamu ada kriteria yang mempertahankan kitab yang diturunkan? Tak ada. Sebab itu kita lihat bagaimana mereka sentiasa keluh lidah dan membicarakan, betul ke kitab Injil ini ialah wahyu Allah? Sesudah mereka ubah segala-galanya. Antara revision, antara cetakan itu, cetakan ini bertentangan antara satu sama lain. Antara verses itu dan ini bertentangan. Cetakan ini cuma ada 40 verses, cetakan ini ada 35 verses. Berlaku perubahan yang begitu ketara. Macam mana kamu kata kamu ahli syurga selepas penyelewengan-penyelewengan ini? Walau kamu tahu mengubah satu ayat saja satu dosa besar dan kufur. Sebab itu dalam Islam kita tahu siapa yang ubah Al-Quran, walau satu kalimah, kafir murtad. Siapa yang menafikan ayat dalam Quran, walau satu kalimah, walau satu perkataan, kafir murtad. Sebab ia wahyu, mana boleh ubah. Tapi apa yang dibuat oleh Yahudi dan Kristian?
Bala, kata Allah, bahkan man aslama, yang Islam, yang benar-benar patuh. Di kalangan Yahudi yang benar-benar patuh, yang betul-betul ikut Nabi Musa. Di kalangan Kristian yang betul-betul ikut Nabi Isa tanpa mengubahnya. Yang ini disebut Islam. Aslama, Islam. Wajhahu, dirinya, lillah, kepada Allah semata-mata. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia sentiasa buat baik. Falahu ajruhu, baginya ganjarannya. Inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Simple Allah sebut. Bukan kamu nak dakwa kamu Kristian, kamu Yahudi. Tapi siapa yang Islam, yang turut, yang ikut, yang patuh, yang akur dengan semua wahyu yang Allah turun. Sebab itu di kalangan Bani Israel itu ada dua kelompok. Kelompok yang benar-benar mengikuti Taurat dan Injil dengan apa yang diwahyukan tanpa ubah. Yang benar-benar beriman pada Musa dan Isa. Kelompok inilah bila datang Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Seperti Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam. Ini tanpa teragak-agak terus memeluk Islam. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Tamim Ad-Dari. Ini semua orang-orang yang asal latar belakang Kristian, Yahudi, yang akhirnya memeluk Islam. Kelompok ini, kerana bila orang ini benar-benar berpegang Taurat, maka dia akan berpegang juga dengan Injil. Sebab Nabi Musa dan Isa saling melengkapkan. Dan bila mereka pegang pada Injil Nabi Isa AS, mereka akan terus pegang pada Al-Quran. Kerana Al-Quran, kitab yang terakhir diturunkan. Dan Nabi Muhammad SAW ialah bisyarah, khabar gembira Nabi Isa. Itu rentetannya begitu. Dia macam kita sebut satu syarikat. Lantik manager ni dah pencen, naik manager baru. Manager ni pula pencen, datang manager yang terakhir. Takkanlah nak ikut manager dulu. Manager yang last sekali lah. Dia yang buat operasi. Dan manager ini, kita katakan melengkapkan perjuangan gerak kerja manager dulu. Menyempurnakannya. Bukan dia datang untuk kutuk manager itu, tidak. Nabi Muhammad SAW datang bukan nak kutuk Nabi Musa, Nabi Isa. Membenarkan lagi, menguatkan lagi, membersihkan lagi daripada tomahan fitnah orang-orang Yahudi. Termasuk membersihkan fitnah terhadap Nabi Allah Sulaiman AS. Bukan lain-lainnya. Kemudian Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ. Berkata orang Yahudi, Kristian ni tak betul. وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Berkata orang Yahudi, berkata orang Kristian, Yahudi tak betul. Wahum yatlunal kitab, sedangkan mereka baca kitab. Satu ketika tuan-tuan sekalian, sebab tu ayat ini, datang orang Kristian daripada Najran. Najran ni kawasan Yaman. Dan ketika itu ada orang Yahudi di samping Nabi SAW. Rupanya Kristian Yahudi kalau bertemu dia gaduh. Gaduh. Mereka saling tuduh-munduh. Hei kamu Yahudi, hei kamu Kristian, tak betul kamu. Kamu tidak berpegang betul dengan kitab. Lalu Kristian kata, kamu Yahudi tak betul. Kamu yang tak pegang betul dengan kitab. Sedangkan kata Allah, wahum yatlunal kitab. Mereka saling membaca kitab. Kerana Kristian kesinambungan daripada Yahudi. Kristian percaya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu kita dah sebut kesinambungan daripada Nabi Musa AS. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tetapi ada kelengkapan, pelengkapan. Ada benda yang baru yang dibawa sesuai dengan zaman itu. Kalau syariat Nabi Musa berkahwin, orang lelaki boleh kahwin ramai mana pun dengan perempuan, sebab zaman Nabi Musa lelaki ramai dibunuh oleh Firaun. Jadi yang ramainya perempuan. Zaman Nabi Isa cuma boleh kahwin seorang. Kenapa? Kerana perempuan tak ramai. Syariat itu berbeza. Kerana setiap Nabi, likulli minkum, Allah sebut dalam Quran, setiap para Nabi itu syir'atan wa minhaja, ada syariat dia. Tetapi asas ketauhidan sama. Maka Nabi Isa AS buat benda sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuskan setiap Nabi dan Rasul kepada negeri dan negara. Kerja dan peranan mereka ajak pada sumber yang sama. Sembah Allah, jauhi sembahan selain Allah, taghut. Maka mereka Kristian atau Yahudi semua baca kitab. Yang akan masuk syurga, yang betul, yang berpegang pada kitab. Yang meminda kitab, dua-dua tak betul. Wahum yatlunal kitab, mereka baca kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian juga orang kafir pun ikut sama macam Yahudi Kristian. Mereka kata, kami yang masuk syurga, bukan mereka. Fallahu yahkum bainahum. Allah akan mengadili mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Fima kanu, dengan apa yang adalah mereka itu yakhtalifun, berselisih.
Tuan-tuan, kerana mereka tak menerima penyelesaian di dunia kerana dengki pada orang Islam. Tuan-tuan, orang dengki, kita nak selamatkan dia, kita nak betulkan dia, tak boleh sebab dia dengki. Dia kata ni tak betul awak ni. Mana tak betul? Saya betul. Maka Allah Ta'ala akan adili mereka. Allah Ta'ala akan adili atas perbuatan kejahatan mereka. Baik Yahudi atau Nasrani ataupun penyembah berhala. Semua mereka. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang rumah-rumah Allah? Ayuskara fiha ismuhu, untuk disebut namanya, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha, yang sepatutnya mereka masuk ke rumah Allah illa khaifin, dengan tunduk takut, khusyuk, rendah diri. Lahum fid dunya, perbuatan ini bagi mereka yang merobohkan rumah Allah, menyekat rumah Allah daripada sampai kebenaran, bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat azab yang besar. Apa cerita ayat ini tuan-tuan sekalian? Ada beberapa riwayat. Ceritanya ialah bila ada seorang raja Rom dan juga dibantu oleh orang-orang Kristian menyerang Baitul Maqdis, lalu membunuh Bani Israel, menawan anak-anak kecil, dan mereka mengubah Taurat, dan mereka merosakkan, meruntuhkan Baitul Maqdis dan mencampurkan mayat-mayat dalam itu. Baik, ketika mana Kristian kata dia betul, baik, kita sebut jenayah Kristian pula. Saya katakan Kristian, Yahudi, mereka daripada satu, Bani Israel. Cuma bezanya apa? Yahudi lebih sesat daripada Kristian. Jauh lebih sesat. Cuma bezanya tuan-tuan sekalian, Yahudi menjadi dominan, ataupun agama Yahudi dominan kepada Bani Israel. Adapun Kristian asalnya daripada Bani Israel juga, tetapi dia mula dominan kepada masyarakat yang bukan Bani Israel. Lalu orang Kristian dan Yahudi sebelum datangnya Islam, mereka saling bermusuh-musuhan. Dan mereka saling mendekatkan diri mereka dengan penguasa untuk menggunakan penguasa menyerang antara satu sama lain. Giliran Kristian, sebelum kita cerita nanti giliran Yahudi, berbaik dengan seorang raja Rom yang bernama Tatrus Ar-Rumi. Tatrus dibantu oleh orang Kristian. Maka mereka pun menawan Baitul Maqdis, menyerang Baitul Maqdis, membunuh orang-orang Bani Israel, Yahudi, membunuh mereka, membuang mayat-mayat mereka dalam Baitul Maqdis dan menutup masjid Baitul Maqdis. Maka Allah sebut, siapa yang zalim? Hei Kristian, kamu kata kamu betul, kamu perangai sama macam Yahudi juga. Waktu mana kamu menyerang orang Yahudi, kamu menyerang Bani Israel, kamu yang menutup Baitul Maqdis. Padahal kamu tahu Baitul Maqdis tempat di mana semua para nabi menghadap kiblat ke arahnya. Kamu tahu benda itu. Sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan supaya menghadap Masjidillahil Haram. Yang pertama dibina ialah Baitullahil Haram. Asalnya menghadap semua Kaabah. Tapi bila mana berlaku Baitullahil Haram ini, berlaku kelompok-kelompok yang meletak berhala, maka diarahkan supaya menghadap Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW sendiri menghadap Baitul Maqdis selama 16 hingga 17 bulan sebelum Allah perintahkan barulah menghadap kepada Masjidil Haram. Baik, kamu tahu Baitul Maqdis salah satu kiblat Islam dan salah satu tempat masjid untuk membesarkan Allah. Kamu juga buat jenayah yang sama, kamu duk dakwa kamu akan masuk syurga. Ini jenayah kamu bagaimana? Dan kamu membenarkan jenayah ini, perbuatan menzalimi antara sesama kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita dah sebut Yahudi antara Kristian, mereka sebenarnya juga berbalah. Mereka saling berkonspirasi, khususnya sebelum kedatangan Islam atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi bila lahir Nabi Muhammad, maka mereka tahu dua-dua kejahatan ini dibongkarkan. Dia macam geng dua-dua Samsing yang dia tahu semua kejahatan Samsing. Maka Samsing ini mula bergabung untuk menyerang Islam dan umat Islam. Tetapi orang Islam bukanlah nak serang Yahudi atau Kristian, tetapi memperbetulkan mereka, mengajak mereka. Sebahagian besar Kristian kembali pada Islam, tetapi Yahudi dengan degil kerana watak-watak yang jahat yang pernah kita ceritakan, hanya segelintir kecil sahaja di kalangan mereka. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang Yahudi dan Kristian, perangai dan watak mereka, supaya kita kenal mereka dengan sekenal-kenalnya, supaya kita dapat mengatur langkah yang baik dalam menghadapi mereka. Kerana hidup ini adalah dakwah. Hidup ni tuan-tuan bukan makan minum, dia dakwah untuk mengangkat. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berusaha menjadikan kalimah Allah itu tertinggi, orang inilah yang benar-benar hidup pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.